والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita bersyukur kepada Allah kerana pada hari yang sangat besar, pada hari yang sangat mulia ini, kita masih lagi diberikan kesempatan dan masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bangun pada hari yang disebut sebagai Yaumul Arafah. Hari ini kita yang berada di tanah air disunahkan untuk berpuasa, manakala mereka yang sedang melakukan ibadah haji akan bergerak ke padang Arafah setelah mereka bermalam di Mina. Selesai salat subuh di Mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bergerak dan bertolak menuju ke padang Arafah. Baginda akan sampai di sana sebelum daripada zuhur. Kemudian apabila tergelincirnya matahari, bermulanya apa yang disebut dengan hari Arafah ataupun wukuf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan salat jamak taqdim zuhur dan asar. Kemudian baginda akan menggunakan kesempatan tersebut untuk memperbanyakkan doa. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairud doa, sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca pada hari Arafah. Sebab itu para ulama seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan bahawa keumuman doa ini termasuk keseluruhan umat Islam, sama ada yang berada di tanah suci Makkah di padang Arafah ataupun mereka yang berada di luar daripada Arafah. Dan tuan-tuan, kita juga jangan lupa hari ini merupakan hari yang paling ramai manusia dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu pentingnya hari ini kita berdoa. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk meminta supaya nama kita, ahli keluarga kita diselamatkan daripada menjadi sebahagian daripada ahli neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini mendekati para malaikatnya dan dia berbangga dengan hari Arafah. Lalu dia berfirman, man arada haula'i, apakah yang diinginkan oleh mereka, yakni hamba-hambanya pada hari kiamat, akan dia tunaikan dan akan dia berikan. Sebab itu hari ini berkumpul pelbagai ibadat berada pada masa yang sama. Yang pertama, ibadat wukuf yang merupakan rukun yang paling besar di dalam ibadat haji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-hajjul Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Yang menentukan haji adalah ibadat wukuf di Arafah. Kemudian berkumpul juga pada hari ini ataupun ada juga pada hari ini ibadat yang disebut sebagai puasa Arafah.
Dan hari ini merupakan hari yang sangat baik untuk kita berdoa. Seseorang yang sedang melakukan ibadat haji, yang pada masa yang sama dia berdoa kepada Allah. Bagi mereka yang tak berada di Arafah dalam keadaan sedang berpuasa, yang mana Nabi SAW menyatakan tidak ditolak doa daripada orang yang berpuasa, apatah lagi puasa yang ditunaikan itu adalah puasa Arafah, maka sebab-sebab ini menjadi faktor yang paling kuat untuk memastikan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan adanya sebahagian salaf daripada kalangan sahabat dan tabi'in yang mengasingkan diri mereka, yang memencilkan ataupun duduk bersendirian, mengurangkan aktiviti luar, bercampur dengan masyarakat pada 10 hari yang pertama, terutama pada hari yang ke-9. Maka sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan soal pentingnya masa. Menjadi orang yang beriman, kita senantiasa memilih waktu dan masa yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah. Dan hari ini merupakan salah satu daripada hari yang sangat besar dan sangat penting untuk kita menggunakannya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita nak menyambung semula tadabbur ayat-ayat kita, dan mudah-mudahan ayat yang kita ambil pada pagi ini termasuk daripada sebahagian amalan salih yang kita lakukan pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Dia ada 3 jenis manusia pada hari ini. Satu, golongan yang langsung tidak mengambil berat dan tidak mempedulikan Arafah. Ini golongan yang pertama, yang dia tak sedar dan dia tak ambil tahu dan dia tak memanfaatkan hari ini. Hari ini berlalu seperti hari-hari yang lain. Ini golongan yang pertama, golongan yang mencuaikan atau golongan yang tidak mengambil berat. Maknanya hari ini tak ada beza bagi dia. Golongan yang kedua, golongan yang melampau, golongan yang melebih-lebih, ghulu. Golongan yang melampau, golongan yang ghulu pada hari ini, sehingga menambah-nambah ibadat, doa, zikir, amalan-amalan tertentu pada hari ini. Buat sembahyang sunnah Arafah ke, zikir Arafah yang tak ada dalam hadis. Kita berada pada golongan yang ketiga, yang kita menghidupkan hari Arafah ini dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berpuasa padanya, kemudian berzikir dengan zikir-zikir yang sahih, antaranya zikir yang diajar, yang disebut dan dianjurkan kita memperbanyakkannya pada hari ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila dilihat dalam hadis-hadis Nabi, zikir yang dianjurkan untuk kita membacanya, doa yang kita disuruh membacanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian balik kepada umum, doa-doa yang kita ada hajat, zikir-zikir yang kita duk biasa baca, kita amalkan. Ini antara keluasan hari Arafah. Ayat yang kita akan bincang ataupun kita akan baca pada pagi ini adalah ayat yang berkaitan dengan perkataan salam. Perkataan salam. Salam bermaksud sejahtera. Perkataan Islam berasal daripada perkataan yang samalah, Islam,
salam, silm. Pasal itu bila kita sebut perdamaian, kita sebut as-silm. Kalau kita sebut ucapan doa dalam Islam, ucapan salam, tahiyyah, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat sejahtera. Agama kita sendiri bermaksud Islam ataupun sejahtera. Perkataan Islam itu maksudnya sejahtera, selamat. Dalam Al-Quran kita melihat perkataan salam digunakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya ke atas hamba-Nya. Antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut, dan salam ini juga daripada Allah kepada kita. Dia ada salam, dia panggil assalam ilahi, salam daripada Tuhan. Allah yang memberikan salam itu. Ada juga salam daripada Nabi. Ada juga salam daripada kita kepada Nabi. Daripada Nabi kepada kita dan daripada kita kepada Nabi. Salam merupakan syiar dalam Islam, lambang, simbol. Syariat dalam agama ni antara syiarnya ucapan salam. Dan kita pun bila menutup salat, tahallul daripada salat, keluar daripada salat dengan kita memberikan ucapan salam. Dan bila kita jumpa manusia, sama ada ila man arafta wa man lam ta'rif, sama ada kepada orang yang kita kenal ataupun tidak, kita disuruh untuk memberikan ucapan salam. Bahkan Nabi ketika sampai di Madinah, perkara pertama yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ayyuhan nas. Ucapan sulung Nabi. Perkara pertama yang Nabi kempen pada orang Madinah, ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan ucapan salam, ucapkan ucapan salam, berikan ucapan salam, wa at'imut ta'am, beri makan orang, wasallu bil laili wan nasu bin niyam tadkhulul jannah bisalam. Nabi kata berikan ucapan salam, ucap ucapan salam, sebarkan salam, jamulah orang makan, berilah orang makan, wasallu bil lail, bangunlah kamu di tengah malam mendirikan salat, wan nasu bin niyam, ketika mana manusia ramai sedang tidur, tadkhulul jannah bisalam. Apabila kamu melakukan amalan-amalan ini, memberikan ucapan salam, menjamu orang makan, bangun salat ketika manusia sedang tidur, kamu akan masuk ke dalam syurga assalam, dalam keadaan sejahtera. 3 amalan ni, 2-nya berhubung dengan manusia, 1 sahaja antara kita dengan Allah, 2 bagi salam dengan manusia, jamu makan sesama manusia, salat malam saja dengan Allah, kita akan dijanjikan oleh Allah dengan syurga assalam, ataupun kita akan masuk ke dalam syurga dengan salam, yakni dengan selamat. Kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah An-Naml ayat 59, Qulil hamdulillah, Qulil hamdulillah, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, segala puji bagi Allah, wassalamun ala ibadihi alladhi nastafa. Kemudian Allah kata wassalamun ala ibadihi alladhi nastafa, dan salam ke atas hamba-hambanya yang terpilih. Salam ke atas hamba-hambanya yang terpilih. Ini menunjukkan bahawa adanya ucapan ataupun doa salam daripada Allah ke atas hamba-hambanya. Sebab itu kita kata bukan sahaja ucapan salam ini disyariatkan kepada kita, suatu perintah kepada umat ini, satu perintah kepada hamba-hamba yang di kalangan kita, tetapi Allah juga memberikan ucapan salam. Demikian juga Allah menyebut dalam surah As-Saffat ayat 180,
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamun alal mursalin, dan salam ke atas mursalin. Dan apa? Ucapan salam ke atas mursalin, yakni daripada kalangan para rasul alaihimussalatu wassalam. Kan? Ini apa yang disebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan ucapan salam yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan juga di antara hamba-hambanya. Kemudian kita tengok Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan salam khusus untuk nabi-nabi. Tadi kepada semua. Dalam Al-Quran juga Allah menyebut ada yang dia khaskan untuk nabi-nabi. Seperti ucapan salam ala Ibrahim alaihissalam. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah As-Saffat ayat 109. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Dan salam ke atas Ibrahim. Allah sebut dalam surah As-Saffat. Kemudian Allah juga menyebut di dalam surah As-Saffat ayat 120, salam ke atas Musa dan Harun. Salamun ala Musa wa Harun. Salam ke atas Musa dan saudaranya Harun. Demikian juga Allah menyebut perkataan salam ke atas Yahya. Ke atas Yahya Allah Subhanahu wa taala menyebut wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Disebut dalam surah Maryam. Dan salamlah ke atasnya. Ke atasnya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan. Yaitu salam ke atasnya, ke atas Yahya alaihissalam. Ke atas Nabi Allah Yahya alaihissalam. Demikian juga Allah menyebut ke atas Nabi Isa. Seperti mana dalam surah Maryam ayat 33, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan diberikan ucapan ataupun diberikan assalam, kesejahteraan oleh Allah alayya, ke atasku, kata Isa. Allah memberikan salam ke atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan salam ala ahlil jannah, kepada penduduk ataupun penghuni ahli syurga. Bukan sahaja ucapan salam ini Allah tujukan kepada para nabi, ucapan salam ini juga Allah tujukan salamullah ala ahlil jannah, ucapan salam daripada Allah kepada ahli syurga. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Yasin ayat 58, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun, salam daripada Tuhan yang maha pengasih. Salam ke atas mereka ahli-ahli syurga ini daripada Allah yang maha pengasih. Jadi Allah tujukan doa dan ucapan salam ini kepada ahlul jannah. Demikian juga Allah menyebut ucapan salam kepada ahli syurga pada ayat yang lain, surah Al-Waqi'ah ayat 90 dan 91. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan sesiapa daripada kalangan manusia yang menjadi golongan kanan, fasalamun laka, maka salam kepada mereka daripada Allah untuk
golongan kanan. Jadi ashabul yamin adalah ashabul jannah, juga daripada kalangan apa dia ni, ahli syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam ayat-ayat yang lain, seperti dalam surah Furqan ayat 75, wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka akan bertemu di dalamnya dengan ucapan tahiyah, ucapan salam. Ucapan salam. Jadi pada ayat-ayat yang pertama yang kita sebut tadi membuktikan adanya ucapan salam, doa kesejahteraan daripada Allah kepada para nabi dan juga ahli syurga. Kemudian kita tengok juga Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran salam al-malaikah. Salam al-malaikah, iaitu ucapan salam daripada malaikat. Daripada malaikat. Bila? Pertama disebut oleh para ulama, iaitu sa'ah al-maut. Sa'ah al-maut. Ucapan salam diucapkan oleh malaikat ketika mana dia berada dalam keadaan sakarat ataupun ghamarat, iaitu dalam keadaan naza'. Dalam keadaan naza'. Ketika mana seseorang manusia itu sedang berada di dalam keadaan kurb wa alam, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesusahan untuk dia menghembuskan nafas yang terakhir, ataupun kita sebut sakarat, kesakitan untuk mati, ghamarat, kepayahan untuk dia menghabiskan umurnya, datang tanzilul malaikah 'alal mu'minin. Ketika itu, ketika kita sedang bertarung untuk menghabiskan umur kita, yang disebut dengan sakaratul maut, dan Nabi menyatakan dalam hadis yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam keadaan naza', dalam keadaan sakarat, hatta kan Nabi sendiri ada, dan Nabi sendiri diberikan ujian sakarat. Nabi juga ada sakarat, yakni kesakitan. Sakarat ni maksudnya mabuk, sesakit yang sangat sakit. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas pangkuannya, Nabi menyebut ketika mana dia menyapu air ke mukanya, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Nabi ulang sebanyak 3 kali. La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ketika Nabi berada dalam keadaan nazak tu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu akan didahului dengan sakarat, iaitu kesakitan sebelum mati. Kan? Dan masa kita sakit tu, masa kita tengah teruk tu, masa kita bertarung untuk mati tu, macam-macam mari kat kita. Macam-macam perkara yang akan berlaku kepada kita ketika itu. Bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang terpilih, ruh-ruh yang tayyibah, yang baik, orang-orang yang saleh, Allah menyatakan dalam surah An-Nahl. Nanti tuan-tuan dekat-dekat nak mati, saya dekat-dekat nak mati, kita harap kita termasuk dalam golongan ni lah. Surah An-Nahl ayat 31 dan 32. Apa yang tuan-tuan akan dengar? Ni tuan-tuan semua akan dengar ni. Mari malaikat
Dia mari bersama-sama dengan syaitan. Syaitan ni memang duk ada sentiasa dah dengan kita. Dan syaitan ni dia tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan melepaskan kita. Dia tak akan lepaskan kita sehinggalah kita mati. Maksudnya apa? Selagi mana kita tak mati, dia ada chance dan peluang untuk tarik kita. Disebab itu ketika mati tu ataupun ketika kita nazak tu disunnahkan seperti yang selalu kita sebut, kita pergi ajar. Dia mungkin nak sebut, tetapi tak tersebut sebab dihalang dan diganggu oleh syaitan. Masa nak mati tu, Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, talqin, ajarkan, ajar la ilaha illallah. Jadi kita pergi bisik, kita pergi suruh dia sebut. Pasal mungkin dia nak sebut, tapi apa? Tak tersebut. Jadi macam kita baca dalam hadis, masa tengah nazak tu, apa yang berlaku? Datang kepadanya dua jenis malaikat. Satu malaikat yang bertindak untuk menguruskan ruh. Ini malaikat yang bertindak menguruskan ruh. Kan? Dia mari dalam keadaan pakaiannya putih, mukanya bersih, wajahnya tenang. Dia membawa kain kafan daripada syurga, kain yang wangi, putih, bersih. Dia berada di samping kita, tapi dia tak pergi urus lagi lah, sebab belum mati. Dia punya bahagian tugas dia lepas mati. Datanglah apa yang kita sebut dengan istilah malakul maut. Malaikat, mari malaikat maut ni kan, Allah Subhanahu wa taala sebut kan, kadzalika yajzillahul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Bagaimana? Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka akan dimatikan oleh malaikat-malaikat tayyibin, yang baik. Malaikat banyaklah, malaikat maut ni banyak. Dia mari kepada kita, yaqulun, dia berkata, dia mari, dia sampai, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Dia mari, dia menyampaikan khabar gembira. Salam. Pasal itu disebut dalam hadis, bila dia pergi kepada kita ni, yang hadis yang kita baca yang panjang tu, daripada Barra ibn Azib tu, dia bagi salam. Ini yang kita sebut salam malaikat kepada kita. Tadi salam Allah kepada kita, ini salam malaikat kepada kita. Maknanya ibadat salam ni daripada high level sampai kepada manusia biasa. Kan? Salam malaikat ni dia bagi. Bila tuan-tuan dengar ni, ini tanda-tanda husnul khatimah, penutup yang baik. Yang mana orang yang tahu, orang yang beriman yang nak mati itu saja. Dia bagi masa kita terbujur kaku tu, tengah duk nazak, tengah duk sakit tu,
Dia mari, dia kata Assalamualaikum. Disebutlah hadis tu dia bagi salam. Assalamualaikum ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Dia bagi ucapan salam dan dia bagi panggilan yang sangat baik, iaitu ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Panggilan dia kepada kita tu lepas dia bagi salam tu. Pasal itu Nabi kata bila kita dengar sahaja ucapan itu, kita dengar sahaja panggilan itu, kita memberikan kerjasama penuh. Lepas tu baru dia habaq, ukhruji. Baru dia kata keluar. Baru dia suruh keluar. Tapi bila kita dah dengar ucapan tu, kita akan keluar dengan mudahlah. Sebaliknya, orang yang tak beriman tadi, Nabi kata dia tak ada ucapan salam, terus dia suruh keluar. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai roh yang kotor, jahat, keluar. Tak ada ucapan salam. Ini besarnya dalam Quran bila dia cerita tentang salam kepada kita. Okey. Kemudian kita tengok juga, dia sebut apabila dia bagi salam, dia kata apa? Udkhulul jannah, masuklah oleh kamu ke dalam syurga. Kan? Ke dalam syurga. Ini apa yang disebut di dalam surah An-Nahl ayat 31 dan 32. Kan? Okey. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ucapan salam daripada malaikat ini. Bila? Dalam surah Fussilat ayat 30 dan 31. Ayat 30 dan 31. Kan? Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mereka itu berkata Rabbuna Allah, Allah lah Tuhan kami. Thumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah di atas iman. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat. Turun malaikat. Malaikat turun. Turun kepada orang beriman ni. Mereka kata alla takhafu wa la tahzanu. Iaitu janganlah kamu takut dan janganlah kamu bimbang. Wa abshiru bil jannah, berikanlah khabar gembira kepada mereka dengan syurga. Dia turun dengan arti kata membawa assalam, iaitu ketenangan dan keselamatan. Kan? Okey. Kemudian kita tengok juga ucapan salam di antara kita lah, di kalangan manusia, di kalangan orang-orang yang beriman. Kan? Ini memang kita dah selalu sebut dan telah kita belajar, iaitu ucapan salam sesama kita. Kan? Antaranya ucapan salam ketika mana kita diajar sebelum masuk ke dalam rumah, sama ada rumah kita ataupun rumah orang lain. Kan? Itu contoh-contoh salam di kalangan kita pula ni. Antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan daripada rumah-rumah kamu, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha,
sehinggalah kamu memohon atau meminta izin dan kamu memberikan ucapan salam ala ahliha, kepada penghuni ataupun pemiliknya. Jadi dalam ayat ni kita dilarang masuk ke dalam rumah melainkan setelah kita meminta izin dan kita memberikan ucapan salam. Ucapan salam yang kita bagi ni sesama kita lah. Sebab itu dalam sunnah diajar tentang adab memberi salam, seperti tidak melebihi daripada 3 kali. Bila kita nak bagi salam, seperti mana dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, dia kata Nabi SAW sebut 3 kali. Kalau tak ada respon, macam kita belajar dalam adabus salam, dalam adab-adab salam ni, kita diminta balik ataupun tidak meneruskan hajat kita, kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga selain daripada menyentuh berkaitan ucapan salam yang disuruh ke atas manusia, memberikan kepada tuan rumah ataupun orang yang kita nak ziarah dia, perintah salam yang juga besar adalah perintah salam ke atas kita untuk kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kita juga selalu baca ayat ni dalam khutbah, dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Kan? Dalam apa dia ni, ayat ni ada beberapa perkara yang sangat penting yang kita boleh ambil perhatian. Antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Kata para ulama ahli tafsir, apabila kita membaca ibadat ataupun syariat, hukum yang lain, Allah tak pernah sebut tentang dia dan malaikat. Apabila Allah sebut tentang salat, Allah tak sebut dia dan malaikat salat. Apabila Allah sebut tentang puasa, dia tak sebut Allah dan malaikat berpuasa. Haji, zakat, ibadat-ibadat yang disuruh kepada kita, Allah tak sebut dia dan malaikat buat. Dia dan malaikat melakukan hal itu. Tetapi dalam isu selawat dan salam, dia sebut innallaha wa malaikatah, sesungguhnya Allah dan malaikat, apa dia? Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat dan salam ke atas nabinya. Maka hendaklah kamu juga memberikan, wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan salam kepada Nabi. Jadi bila turun ayat ni, para sahabat radhiyallahu anhum pergi bertanya kepada Nabi, bagaimana cara untuk memberikan salam? Bagaimana cara untuk memberikan selawat? Salam mereka dah tahu, selawat. Kemudian Nabi ajak mereka selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat tak tahu nak selawat, dan mereka tak mengambil tindakan untuk mereka selawat. Mereka tak reka selawat, mereka pergi belajar dengan Nabi. Dan ucapan salam mereka dah tahu, sebab ada dalam tahiyat, kan? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan salam. Dan lebih menarik, Nabi SAW bagi tahu Allah telah mencipta satu malaikat khas. Jadi tak perlu kita bimbang, tak perlu kita takut. Allah dah cipta satu malaikat khas yang Allah bagi tugas khas pada dia. Tugas dia adalah bergerak ataupun berjalan di seluruh pelusuk dunia ini. Banyaklah, ramailah malaikat ni, untuk mengambil, mengutip salam yang diberikan oleh umat ini kepada nabinya. Dan salam-salam itu dibawa oleh malaikat ini dan disampaikan kepada
Nabi SAW. Dan Nabi mengetahui setiap orang yang memberikan ucapan salam kepada dia. Ini antara kelebihan orang yang bagi salam. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengajar kita supaya apabila kita bertemu ataupun kita bersua, berjumpa dengan sesama Muslim, sesama Islam, Allah menyebut dalam surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyitum bitahiyyatin, apabila kamu diberikan ucapan doa, yakni salam, dalam ayat ni dia bermaksud salam, fahayyu bi ahsana minha, hendaklah kamu menjawab dengan bi ahsana minha, dengan lebih baik. Dia suruh kita jawab dengan lebih baik. Maknanya kalau orang bagi assalamualaikum, kita jawab dengan lebih baik, ahsan, waalaikumsalam warahmatullah, lebih daripada apa yang dia bagi, ataupun aurudduha, ataupun sama ada lebih, tapi dalam ayat ni dia sebut lebih dulu. Jawab bagi lebih dulu, ataupun kalau tak mau jawab bagi lebih, jawab bagi sama, kan? Jawab bagi sama. Ini antara ucapan salam yang disebut di dalam Islam. Bahkan apabila suatu orang laki-laki tanya kepada Nabi, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, satu orang laki-laki tanya Nabi SAW, dia kata ayyul Islam khair, apakah yang baik, amalan yang baik dalam Islam ni? Nabi kata apa? Tut'imut ta'am. Tut'imut ta'am. Bila laki-laki ni tanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bila dia tanya ayyul Islam khair, amalan yang baik, yang bagus dalam Islam, Nabi kata tut'imut ta'am, jamu orang makan, bagi orang makan. Kemudian Nabi kata apa? Wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kemudian yang kedua, engkau memberikan ucapan salam ala man arafta, sama ada ke atas orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, ataupun kepada orang yang engkau tidak kenal. Sama ada orang yang kau kenal ataupun yang kau tak kenal. Hatta kan ucapan salam ni juga dituntut bila? Bukan sahaja sesama kita yang masih hidup, tetapi juga ucapan salam ni diberikan kepada orang yang dah mati. Tengok betapa ditekankan, besar dan bermanfaat, sehingga para ulama bila mereka bincang pasal apa Nabi bagi, bila Nabi lalu anda ziyaratil qubur, bila kita pergi ziarah kubur, Nabi lalu kawasan kubur, Nabi akan baca assalam ala ahli diyar. Assalamu ala ahli diyar. Ahli diyar, apa makna diyar? Penduduk negeri ini, yakni alam barzakh. Orang yang mati semua duduk alam barzakh. Walaupun kita kata kubur tanam tanu, kubur tanam tani, ada orang duk faham. Ada orang duk faham bila mak dia mati tanam kubur tu, mak dia duk di dalam kubur tu lah, duk tang kubur tu lah, kan? Manusia ni kubur ni kita kena faham, kubur ni hanya satu tempat yang diwakafkan untuk tanam jasad. Tanam jasad supaya jasad tu terpelihara kehormatan dia, untuk tanam jasad dia, kan? Sebab itu dalam Islam kubur boleh ditebus guna. Maknanya dia bukan pemilikan kekal, dia bukan hak milik kekal. Status dia hanya pinjam guna, kan? Bila ni tanam. Tapi arwah tu satu. Arwah yang banyak-banyak ni semuanya dikumpulkan di alam barzakh. Saya tanya tuan-tuan, saja tanya pagi-pagi puasa ni. Tuan-tuan mati orang tanam di Seriak, mak tuan-tuan mati di Mekah, agak-agak boleh berjumpa tak? Jumpa tak? Nak berjumpa macam mana? Seorang duduk Seriak, seorang duduk Mekah.
Ada orang dia faham lagu tu. Dia faham lagu tu. Walah kubur ni hanya tempat untuk simpan jasad. Yang mana semua kita, di mana sahaja kita ditanam, dikebumikan, ke semua arwah ini akan dikumpulkan di alam barzakh. Sebab itu Nabi SAW cerita, apabila kita mati, umpamanya katalah si fulan ni mati, dia ditanam, dia pergi ke alam barzakh. Lepas tu jiran dia, saudara dia, ataupun orang yang dia kenal mati, berjumpa dengan dia. Berjumpa dengan dia. Ni hadis cerita ni, hadis cerita. Hadis ni pun kerap kita duk baca. Tak tahulah duk ingat tak ingat ke. Kan? Duk berasa macam kali pertama aku dengar pagi ni, kali ke berapa pun tak tahu dah. Ingat balik. Bila sampai apa yang berlaku? Roh ni dah check in awal dah, dah masuk awal dah. Roh ni mari lewat sikit. Tak tahulah bila dia, mungkin sebulan, 2 bulan, mungkin setahun, 2 tahun, dia menyusul balik ikut. Ada orang kata kalau mati dia akan ikuti ikut dekat-dekat dulu. Tak tahulah ikut dekat-dekat ke, ikut jauh ke. Dia semua ikut ajal. Dia bukan ikut apa dia ni, penempatan. Ikut ajal. Mari. Okey. Bila dia mari saja ke alam barzakh, ini cerita ghaib, tapi oleh kerana dia datang dalam hadis, maka kita beriman. Dia mari ke semua roh-roh yang dah mati awal ni, berkerumun mengerumuni dia, mengerumuni roh yang baru mati ni, mengerumuni roh yang mati ni. Untuk apa? Nak tanya tentang keadaan si fulan. Nak tanya pasal dia baru mati. Jadi nak tanya apa yang berlaku pada kawan ni. Kawan ini. Jadi apa yang berlaku, malaikat ni menghalang. Malaikat kata, bagi dia ni, saudara kamu ni baru sampai, bagi dia bertenang. Ini apa yang berlaku di alam. Lepas beberapa ketika, dia mula menjawab soalan. Soalan dia apa? Soalan dia kata, dia kata tentang si fulan yang kamu tanya kepada aku tadi ni, si fulan yang kamu tanya aku tadi ni, dia telah terlebih dahulu mati sebelum aku. Dia bertanya tentang si fulan tu, kan? Dia yang baru mai ni, dia kata apa? Dia yang hampa tanya tu dah mati sebelum aku. Tapi yang peliknya, dia tak ada di situ. Hampa lah lebih tahu pasal dia mati, dia tak ada dia mati. Ini menunjukkan tuan-tuan bahawa Allah mengasingkan roh orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dia bukan soal faktor tempat atau bukan soal keadaan, dia soal iman. Maka dia berjumpa balik dengan apa dia ni? Kita akan jumpa balik dengan. Dan sebab itu kata para ulama, kita mengetahui keadaan apa yang berlaku ketika di dunia sebab disampaikan oleh orang yang datang kemudian. Okey, tak apa, pendekkan cerita. Sekarang poin dia, bila lalu kubur, Nabi kata assalam ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nabi pun doa kepada penghuni kubur, semoga Allah merahmati siapa yang pi dulu dan akan yang mai kemudian. Kami insya-Allah akan menyusul. Tuan-tuan, inilah dalil doa orang hidup bermanfaat untuk orang mati. Ini dalil hubungan amalan orang hidup
bermanfaat untuk orang mati. Nabi tak akan melakukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tak berguna, tak bermanfaat. Bila Nabi pergi, Nabi bagi salam. Salam ni doa tau. Jadi sebab itu kita kata amalan yang paling berkesan, yang paling besar pada orang mati ni daripada orang hidup ni, sumbangan bakti orang hidup pada orang mati, doa. Doa memang confirm memberi manfaat. Memang pasti akan sampai. Walaupun benda-benda lain diperselisihi, ibadat korban, ibadat haji apa semua tu diperselisihi kesan dia, tapi doa memang sabit. Pasal itu doa antaranya salam. Salam disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dan kita juga ucapan salam ni apa dia? Last sekali juga disuruh kita bagi kepada orang-orang yang jahil. Jahil. Jahil pun kita bagi salam. Ucapan salam ni sangat menarik. Quran kata dia merupakan sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahman dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Salama. Orang-orang yang menjadi hamba-hamba Ar-Rahman, yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, mereka ini berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tawadhu. Mereka tak sombong, tak takabur, tak belagak, tak meninggi diri. Dan apabila mereka bercakap atau bercakap dengan mereka orang-orang jahil, yang sombong, yang keras, mereka tidak akan melayan ucapan orang jahil, tetapi mereka akan memberikan ucapan salam. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dengan orang yang jahil, orang yang keras kepala, orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang suka berdebat, berjidal, bergaduh, bertengkar, berbalah, yang jenis kira nak menang, yang ni Quran kata tinggalkan dia. Tapi sebelum tinggalkan dia, doakan dia selamat. Assalamualaikum, dan jangan layan. Orang jahil ni orang yang dia ada jahil, dia panggil jahil basit, yang dia tak, dia jahil ni banyak jenis. Ada jahil basit yang dia tahu dia tak tahu. Ini bagus. Bila dia bercakap dia tahu, dia tak tahu, dia tahu tentang mana keadaan dia apa semua. Tapi yang masalah yang bahayanya jahil murakkab. Jahil yang mana dia tak tahu kata dia tak tahu. Dia tak tahu kata dia tak tahu, dan dia berasa dia tahu. Jadi jahil murakkab ni Quran kata jangan layan. Jangan kamu habiskan masa dengan dia, kamu bagi salam dan tinggalkan dia. Ini antara ucapan salam. Banyaklah kalau kita nak sebut berkaitan dengan salam dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dapat kita hidupkan. Kita tahu salam ini ucapan Allah, salam ini ucapan malaikat, salam ini ucapan para nabi, salam ini merupakan ucapan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan satu sunnah, kita dapat mengamalkan sunnah ini. Manalah tahu kita masuk syurga kerana ucapan salam. Nabi kata apa? La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu tak akan beriman sehinggalah kamu saling cinta dan kasih sesama kamu. Dan kamu, dia macam berengkai tau, dia macam berangkai, dia macam berkait. Tak akan masuk syurga sampai beriman. Tak dikatakan beriman sampai kamu kasih antara satu sama lain. Tak dikatakan kamu kasih di antara satu sama lain sehinggalah kamu menyebar atau mengucapkan salam sesama kamu. Syurga itu bermula daripada ucapan salam. Salam tanda cinta, cinta tanda iman, iman kunci syurga. Mudah-mudahan Allah rahmat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.